Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 14 November bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Seramai 312 penumpang feri dari Kuah Langkawi ke Kuala Perlis terkandas hampir 2 jam selepas kipas feri berkenaan tersangkut tali pukat nelayan. Insiden berlaku sekitar jam 9 malam tadi ketika ia berada tidak jauh dari terminal feri Kuala Perlis. Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Konsortium Ferryline Ventures Sendirian Berhad, Kapten Baharin Baharum berkata, feri berkenaan terpaksa ditunda ke terminal menggunakan bot nelayan. Katanya lagi, ketika kerja-kerja penundaan dilakukan, keadaan penumpang berada dalam keadaan terkawal. Pihak konsortium juga telah memohon bantuan daripada penyelam pasukan bomba untuk memotong pukat yang tersangkut pada kipas feri. Baharin menasihat kepada para nelayan supaya tidak memasang pukat di laluan feri bagi mengelakkan kejadian sama berulang di masa akan datang. Berita seterusnya. Pemandu van sekolah yang terlibat merempuh kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun di Sepang kemarin disahkan tidak mempunyai permit. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata kenderaan berkenaan berwarna putih dan bukannya kuning seperti yang telah ditetapkan. Selain itu, van tersebut tidak tertera perkataan van sekolah sekaligus dipercayai tidak mempunyai permit yang dibenarkan. Menurut Azman, pihaknya memantau kes berkenaan bersama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sepang. Beliau turut menasihatkan semua pemandu van sekolah supaya mematuhi peraturan ditetapkan dengan memiliki permit yang sah. Ibu bapa juga dinasihatkan memilih perkhidmatan van sekolah berdaftar dengan mengambil kira faktor keselamatan anak-anak mereka. Terdahulu, seorang pemandu van wanita berusia 31 tahun merempuh kanak-kanak berusia 7 tahun di Bandar Baru Salak Tinggi kemarin. Bagaimanapun, suspek telah dibebaskan dengan jaminan polis. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 ditangguhkan sekiranya kes harian COVID-19 terus meningkat. Beliau berkata penangguhan itu perlu diteliti dan dibincangkan kerana ia melibatkan faktor keselamatan dan kesihatan rakyat. Ujar beliau lagi, pilihan raya yang dijangka diadakan bulan depan itu boleh ditangguh atau diteruskan mengikut data dan bukti sains. Jangan jadi mengulangi kesilapan Melaka di mana kerajaan UMNO telah menasihat TYT dan TYT pun tidak teliti. Now kesan kita tengok sekarang. SOP tak tentu arah, ya. Apa kaitan lambang dengan kesihatan? Apakah pakai lambang itu menyejaskan kesihatan? Ini kerana tindakan gopoh-gapah kerajaan UMNO Melaka dan tindakan gopoh oleh TYT sendiri yang menyebabkan orang Melaka menghadapi masalah. Beliau berkata demikian susulan tindakan PKR Sarawak semalam yang menghantar rayuan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menangguhkan PRN negeri itu. Terdahulu, sebuah portal media melaporkan PKR Sarawak telah menghantar rayuan kepada SPR untuk menangguhkan PRN negeri itu ke tahun hadapan. Ini berikutan peningkatan kes positif baharu dan kematian akibat penularan COVID-19 di dalam negara. Seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Selangor akan disiasat berhubung dakwaan memukul dan mendera bekas isterinya. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Noor atau Saleh, susulan laporan dibuat oleh bekas isteri Adun itu bulan lalu. Beliau berkata pihaknya telah membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 18 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Sebelum ini, media melaporkan bekas isteri ahli politik dari Parti Amanah Negara telah membuat laporan polis dan mendakwa didera Adun itu pada 21 Ogos lalu di rumah mereka di Banting. Difahamkan pasangan itu memfailkan kes penceraian di Mahkamah Syariah Kuala Langat baru-baru ini. Polis memburu seorang lelaki yang mengasari seorang pemandu kereta dengan menggunakan topi keledar.
Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Ami Hizam Abdul Syukur berkata insiden berlaku di stesen minyak Shell di Jalan Duta menghala ke utara. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata insiden itu dikesan menerusi video berdurasi 43 saat yang dimuat naik seorang pemilik akaun Twitter pada jam 11.31 pagi semalam. Sehubungan itu, saksi awam di tempat kejadian yang mempunyai maklumat berkaitan individu terlibat dalam insiden itu diminta hadir ke Balai Polis berhampiran untuk membantu siasatan. Pihak polis turut sedang mengesan tarikh dan masa kejadian berkenaan berlaku. Polis merakam keterangan beberapa anggota berhubung dakwaan meminta wang daripada warga Palestin ketika sekatan jalan raya SJR di kawasan Batu Tujuh, Jalan Gombak Lama. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Zainal Muhammad berkata pihaknya mengesan dakwaan itu menerusi satu akaun Twitter Nur Atikah Ros. Katanya dalam satu kenyataan, pemilik akaun berkenaan memuat naik beberapa rakaman suara rakannya dipercayai seorang warga Palestin semasa ditahan oleh pihak polis 10 November lalu. Zainal Muhammad berkata mangsa mendakwa seorang daripada anggota yang bertugas meminta wang atas kesalahan gagal menunjukkan dokumen diri yang sah. Bagaimanapun, siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti anggota yang terlibat dalam rakaman suara yang tular di Twitter tersebut. Ujar beliau lagi, pihaknya juga sedang mengesan pemilik akaun Twitter yang menggunakan nama Nur Atikah Ros dan mangsa bagi membantu siasatan. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Sarjan Major Abdul Aziz Sulaiman di talian 0361 262 222 atau 016 718 5750. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih.